Assalamualaikum. Selamat pagi ucapkan buat semua penonton Malaysia hari ini. Terima kasih kerana setia bersama kami. 9.30 pagi tapi terlebih sikit. Dah, 9.31 dah. 31 pagi. 9.31 dah lambat sikit. Satu je. Ya, tapi lambat seminit tak apa. Tak apa, jangan lambat 10 minit, 15 minit. Rasa macam rindu nanti dengan penonton MSI. Lah. Tiba Aziz. Dia macam kita rindulah dengan Ri. Lama sebenarnya kita tak Kita tak pernah digantikan lah. Dari lain MSI tak pernah. Tapi kita pernah buat sembang sahur sama-sama dulu. Ingat tak? Ingat. Kita ingat. Yang mana ada pengalaman, experience Haziq dengan Ri, Haziq akan sentiasa ingat. Nampak. Pagi-pagi dia dah pick up line. Itu dia Aziz. Okey, so yang mana tengok kami dekat Facebook MSI TV3, boleh komen apa yang anda buat pagi ni, apa sarapan anda pagi ni. Haziq tak sarap lagi. Patut awak sentiasa slim. Dia itu bukan rahsianya. Itu bukan rahsia. Rahsia dia apa? Rahsianya adalah bersukan. Alhamdulillah. Bersukan, badminton, futsal. Dia kena ataupun Pagi ni sempat apa? Exercise? Pagi ni Haziq sempat panjat 110 puncak. Wow, nampak? Nampak tak? Dia ada bagi sikit teaser di situ, hint di situ. Ya, hint kenapa kita sebut pasal 110 puncak, 6 gunung. Ya. Sebab itu adalah topik kita yang kita akan bawakan kepada anda hari ini. Itu sebuah inspirasi sebenarnya, cerita yang bukan dongeng, tetapi cerita ini adalah realiti seorang wanita. Ya. Bayangkan dalam 11 orang tu, misi mereka merentas Banjaran Titiwangsa. Bayangkan dia seorang je perempuan, lain semua lelaki. Patut dia plan dalam masa 21 hari tau. 21 hari. Tak masalahnya, kita nak pergi gunung, ekspedisi ni bukan calang-calang. Dia versi 3. Versi 3 ni maknanya itu paling mencabar. Hardcore lah. Hardcore lah. 6 gunung tertinggi di semenanjung Malaysia. Tapi dia boleh nak pergi join trip tu 3 hari sebelum tu je. Awak boleh? Last minute. Kita merentas desa pun akan membuat persiapan dalam masa sebulan. Yeah. Kita nak lari 5 km ni. Betul. Tetap kalah. Tak dapat kupon. Kan kalau merentas desa kan kalau menang dapat kupon 20 awal tu. Ni tak dapat. Awak hebat dah. Tak dapat. Tak dapat. Okey, itu nanti kita bawakan Haziq. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan dulu, ini berkenaan dengan ini orang di Kelang, orang di Pulau Selangor, kan ada yang risau. Sebab mereka ni telah beri amaran awal di mana ada 62 lokaliti kawasan di Kelang yang akan berisiko tinggi kan disebabkan ekoran fenomena air pasang besar. Ya, betul. Kalau yang duduk di Kelang, di Shah Alam apa semua, sebab saya berada di sana. Setiap hari berjaga-jaga. Sebab kita pernah ada pengalaman tu last year kan. Tahun lepas baru je kita rasa air tahun lepas terjadi dan tahun ini pula dijangka sekali lagi terjadi. Diharapkan agar kita dapat berjaga-jaga, boleh simpan barang-barang penting tu dekat dalam bekas-bekas yang kalis air, letak di tempat tinggi kan. Kita tahu berapa tinggi air tu boleh naik. Amaran awal telah diberikan dan Jabatan Bomba serta Penyelamat pun dalam keadaan berjaga-jaga memantau beberapa lokasi di Kelang dan juga Kuala Selangor. Tapi semalam difahamkan terkawal. Masih terkawal. Alhamdulillah. Yep. Dan kalau kita tengoklah keadaan cuaca di seluruh Malaysia pun, Ri, masih lagi dekat Putrajaya je yang dijangka cerah hari ni. Di kawasan lain semua dijangka hujan dan taburan hujan nampaknya ada yang siap ribut petir lagi. Di semenanjung Malaysia, di seluruh negeri di semenanjung Malaysia melainkan Putrajaya. Okey. Jadi berjaga-jaga seperti mana kami kongsikan maklumat ini supaya semuanya tahu bagaimana untuk merancang nak pergi kerja, nak pergi ambil anak sekolah dan sebagainya. Apatah lagi sekarang ni ada yang sibuk sukan. Kan sekolah sukan anak semua. Kat Padang tu lah yang paling kena jaga-jaga. Lagi-lagi ribut petir. Okey, dan ini adalah ramalan yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Macam dicakap tadi tu, ribut petir di beberapa kawasan di sekitar Perak. Dijangka di sana. Hujan dekat Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Johor. Kalau kita tengok di Sabah juga ribut petir di 1-2 tempat dekat pedalaman di Pantai Barat dan juga di wilayah Persekutuan Labuan. Itu pagi lah. Itu pagi. Di hujan di 1-2 tempat Kudat. Alhamdulillah tawar digesandakan tiada hujan. Manakala di Sarawak hujan di 1-2 tempat Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sari K, Sibu, Mukah, Bintulu Media dan Limbang dan Kapit tiada hujan. Okey, tapi yang paling kita risau adalah malam. Bila kita tidur, kita tak tahu macam mana keadaan cuaca kan. Tiba-tiba bangun tengok air naik. Takutnya risaunya. Sebelum ni kan? Tahun sebelumnya. Bangunnya air dah naik dah. Air dah naik tinggi dan kita tak sempat pun nak alih kereta ke, nak alih barang ke. Inilah masanya untuk kita dapatkan info seawal yang mungkin. Betul. Kan kita dapatkan info, kita dapat bersiap sedia dengan barang-barang yang penting kita simpan siap-siap lah. Kereta tu pun kalau boleh kita letak di tempat yang tinggi lah. Itu yang paling bahaya tu. Biasanya kalau orang yang kawasannya berisiko tinggi untuk banjir,
mereka akan menggunakan kereta yang lebih tinggi. Saya ada satu kereta rendah, satu kereta tinggi. Sekarang ni saya keluar mana, bawa kereta tinggi je. Yang kereta rendah tu saya simpan. Kereta rendah tu tahun lepas dah ada pengalaman tu kan. So kita bangkit balik tu sakit bagi mereka yang kan. Mahalnya nak repair sekarang. Okey, ini satu lagi perkongsian Haziq. Ya, tiada lagi saman pelitup muka. Semalam KKM telah kongsikan tiada lagi saman akan dikeluarkan kerajaan terhadap mana-mana individu yang tidak mengenakan pelitup muka di tempat awam. Okey. Kata Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali. Alright, dan kalau kita tak tahu dekat dalam bangunan juga adalah atas pilihan individu. Kalau anda berada dalam bangunan, kalau nak pakai ke tak pakai itu adalah atas pilihan anda. Tapi pilihan saya adalah untuk saya bawa pelitup muka saya ke mana-mana. Sebab dia rasa macam pelik lah kalau tak pakai. Sebab kita dah biasa bertahun-tahun juga kita dah praktis. Ya. Kan? Kecuali kalau macam tengok kadang-kadang tak ada orang, kita seorang je, tarik sekejap sikit. Tarik sikit. Boleh lah. Tapi kalau apa yang saya punya pemantauan, saya pergi ke mall, saya buat pemantauan. Saya rekod kan. Tengok macam mana buat pemantauan. Masih ramai yang memakai pelitup muka dekat Malaysia. Saya puji, syabas rakyat Malaysia. Terus itu kesedaran yang tinggi oleh rakyat Malaysia lah. Didikan bertahun-tahun tu, dia memang akan rasa janggal macam kita kadang tercari sebelum keluar. Kita akan macam mana pelitup muka kita? Mana face mask kan? Tapi kalau perlu pakai sebab penyakit, bukan setakat COVID-19, bukan setakat influenza, sekarang ni macam-macam penyakit yang ada. So diharapkan agar kita terus sihat untuk kita buat pendakian kan gunung 110 puncak, 6 gunung di Banjaran Titiwangsa. Kita nak raikan semangat juang wanita ini. Hebat. Kalau kita tengok Ri hebat, ini sama hebat lah. Ini lagi hebat. Ini lagi hebat. Nak tahu apa lebih hebat? Saksikan ni dulu. Ri panjat 100. Hari ke-14 ya. Hebat dan menakjubkan. Itulah yang boleh dikatakan kepada wanita berusia 38 tahun ini. Berasal dari Pulau Pinang, Nur Shazila Cik Ali berjaya mendaki laluan pengembara pejalan kaki Trans Titiwangsa versi 3. Antara laluan yang mencabar di Banjaran Titiwangsa, terutama bagi pengembara pejalan kaki di Malaysia. Lebih manis, dalam kumpulan pendakian, seramai 11 peserta yang mengambil masa selama 21 hari, iaitu daripada 16 Julai sehingga 5 Ogos. Hanya Shazila sahaja peserta wanita yang menyertainya. Kembara Trans Titiwangsa versi 3 sejauh 196 km bermula dari kampung orang asli Rekom Gua Musang Kelantan dan berakhir di Cameron Highlands, Pahang. Sepanjang pendakian, sebanyak 6 puncak tertinggi di Semenanjung perlu ditaluki. Antaranya seperti Gunung Camah dan Gunung Ulu Sepat. Hobi mendaki dan kembara berjalan kaki bermula sejak dari bangku sekolah lagi. Dek kerana minat yang sama, menemukan Shazila dengan suaminya Syaiful Yunus, 34 tahun. Hasilnya, Shazila dan suami menubuhkan kumpulan pendakian sendiri, Godmat Mountains Police Enterprise sejak 2018. Selain mendaki secara berkumpulan, Shazila juga pernah melakukan kembara solo di gunung yang agak mencabar seperti Gunung Nuang Selangor sejauh 17.9 km. Yep. Wanita hebat ini bersama dengan kita hari ini, Nur Shazila Cik Ali, pengembara berjalan kaki ataupun kita gelarkan beliau sebagai Kak G. Kak G, nama famous lah kalau dalam kalangan pengembara-pengembara semua yang panggil Kak G lah. Ya, saya. Wow, hebatnya. Dalam masa 21 hari, 110 puncak, 6 gunung menjadikan dia 116 puncak. Ya, betul. Yang dieksplor. Baik, ini difahamkan juga Haziq. Merentas Banjaran Titiwangsa ni dia ada 3 dan ini V3 ni adalah paling mencabar. Paling mencabar 6 gunung tu kan. Ya, jadi bagaimana? Mungkin Shazila boleh ceritakan jugalah bagaimana sebenarnya perjalanan terdetiknya untuk bersama dengan V3 merentas Titiwangsa ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada MHI kerana sudi mengundang saya untuk berkongsi pengalaman pendakian Trans Titiwangsa version 3. Yep. Okey, saya mulakan dengan sebelum saya menyertai trip ni, saya dan suami selalu impikan pendakian Trans Titiwangsa versi 3 ni, tapi tak tahu bila nak buat. Sebabkan jangka masa yang panjang
dan persediaan yang rapi harus dibuat. Jadi bila kita dapat jemputan, boleh dikatakan saat akhir 3 hari sebelum pendakian bermula, daripada guide atau yang mengetuai pendakian ni, iaitu Abang Zulkifli MS, kita tak fikir panjang. Cakap okey, kita akan buat misi ni dan kita akan cuba sedaya mungkin. Alright. So kalau kita tengok V1, V2, V3, dia adalah level-level yang berbeza. Ya, betul. Mungkin Kak Ji boleh cerita apa sebenarnya beza V1, V2, V3 tu? Sebab kita yang macam tak pernah daki. Kita pernah daki? Awak tadi kata satu dah. Itu Mertas Selesa. Itu V-8 tu. Okey. V1, V2, V3 tu apa bezanya? Okey. Banjaran Titiwangsa ni dia sangat panjang. Dia merangkumi negeri Kelantan, Perak dan Pahang. So, jalur pendakian Banjaran Titiwangsa ni terdapat 6 daripada 7 puncak tertinggi di Semenanjung. Okey. Kalau Trans Titiwangsa versi 1, ada 3 puncak tertinggi di Semenanjung, iaitu Gunung Yong Belah, Gunung Korbu dan Gunung Gayung. Kalau Trans Titiwangsa versi 2, dia ada 4 gunung G7 tertinggi di Semenanjung, iaitu Gunung Yong Yap, Gunung Yong Belah, Gunung Korbu dan Gunung Gayung. Kalau kata Trans Titiwangsa versi 3 ni, ada 6 puncak tertinggi di Semenanjung, kecuali Gunung Tahan. Ya. So ketinggian untuk 7 puncak tertinggi di Semenanjung ni melebihi 2,000 meter. 2,000 meter. Ya. Satu gunung. Wow. Kita dengar pun kita dah penat. Jadi Trans Titiwangsa versi 3 ni kita melalui 110 puncak dan juga 6 puncak G7. 6 puncak gunung tertinggi di Semenanjung. Baik. Jadinya 116. Syazila satu-satunya wanita yang berada dalam ekspedisi merentas Banjaran Titiwangsa ni. Ya. Jadi ketika itu bersama suami juga, sebagai penguat tulang belakang juga ni. Ya. Tapi bagaimana pengalaman tu? Adakah pengalaman yang sangat mengerikan ataupun cabaran yang lalui itu? Kita nak dengar. Bagaimana? Sebab Syazila pun dah berpengalaman. V1 dah, V2 dah, V3. Ya. Sejujurnya pendakian Trans Titiwangsa versi 3 ni adalah lain daripada yang lain. Yang paling mencabar, yang paling susah bagi saya sepanjang pelibatan saya dalam pendakian. Tapi segala kesusahan, cabaran diharungilah bersama dengan suami sebagai partner saya, sebagai hiking buddy yang memang kita always check on each other. Kita selalu pastikan yang okay, you okay, okay. We can do this. Kita boleh buat ni. Ni dah hari keberapa? Ni berapa hari lagi? Dia hari tu yang mental. Macam menunggu waktu buka puasa. Kan? Berapa jam lagi? Okey, tapi tadi cakap pasal mencabar. Mungkin Kak Ji boleh ceritakan pengalaman paling mencabar yang tak masuk di akal yang terjadi waktu ekspedisi tu. Okey. Mencabar yang pertama ialah pendakian tanpa henti. Saya rasa macam bila nak habis ni. Kan? Hari-hari kita mendaki tinggi, menurun curam yang sangat dalam, dan kita adalah kumpulan yang pertama masuk sejak kumpulan yang pertama 2018. Semak, samun, hutan belukar tu sangat tebal, dan laluan dia yang paling mencabar sekali sebesar 2 penumbuk. 2 penumbuk, kita ni dengan bag. Penumbuk Kak Ji ke penumbuk kita? Penumbuk standard size lah. Standard size? So ni laluan dia sebesar 2 penumbuk dan sangat curam. Jadinya ketua pendakian ni, Abang Zulkifli, dia sangat-sangat bekerja keras untuk pastikan semua berjalan dengan lancar. Jadi rintislah. Potong pokok yang besar 2 penumbuk tu, jadikan sebesar orang boleh lalu dengan beg, dengan
Beg berat berapa? Beg saya wanita, jadi yang paling ringan lah. Dalam 20 kilo. Itu paling ringan? Yes. Kalau yang lelaki, paling minimum 35 kilo. Ya. Saya rasa nak angkat 2 kilo pun. Kan? 2 kilo. Tak pun kita angkat sekampit beras yang 5 kilo tu pun kita dah rasa berat. Bayangkan 20 kilo yang paling ringan masa tu. Yes. 35 kilo yang lelaki untuk yang lelaki. Dan cabaran tu adalah salah satu cabaran jugalah. Cabaran load berat, cabaran track, cabaran cuaca. Cuaca kita tak boleh lawan, hujan lebat, extreme cold weather, terlalu sejuk beku. Dan pendakian Banjaran Titi Wangsa ni cuaca dia sejuk sepanjang masa. Pagi sejuk, tengah hari sejuk, malam sejuk, tengah malam lagilah bertambah-tambah sejuk. Kadang-kadang temperature tu boleh drop sampai 5 dan ke bawah. Dan tanah di Banjaran ni dia sesejuk ice cube. Wow. Macam kita tidur atas ais. Sangat-sangat sejuk. Dan cabaran yang paling saya tak boleh lupa, saya rasa yang ni saya dan semua sekali lah yang terlibat dalam trip ni ialah bila kita bangun pagi, kita kemas barang, kita teruskan pendakian. Lepas tu kita dah seharian dah mendaki, dah penat. Kita sampai kat kawasan perkhemahan, kita kena set up balik kemah kita. Lepas tu benda yang sama dalam 21 hari. Ada ketika tu saya rapuh jugalah. Saya rasa macam wow, macam robot dah ni. Macam robot, karakter yang ada dalam Banjaran tu. Ya. So bila cakap macam ni kan, 21 hari, hari keberapa titik terendah mental tu memang dah habis lah, koyak dah memang dah. Okey. Hari ke-15. Sebab hari ke-15 ni betul-betul menguji emosi saya, menguji fizikal saya sebab kita wanita, kita ada kiraan untuk cycle bulanan kita. Tapi dalam pendakian ni saya kedatangan bulanan tu awal. Jadinya krem di perut. Whole body memang dah in great pain. Yang teruskan, yang boleh buatkan saya teruskan lagi ialah semangat daripada suami, kawan-kawan dan juga sokongan yang sebelum kita pergi ni, saya first kali minta restu daripada mak saya, kedua orang tua ipar saya. Saya maklumkan, kita maklumkan, dan kita maklumkan dekat kawan-kawan rapat. Ya, dan dengan restu tu baru kita adalah satu ekspedisi yang sangat mencabar dan bukan semua orang dapat buat benda ni. Tapi apa yang saya kagum adalah Nur Shazila Cik Ali dan juga timnya berjaya habiskan semasa daripada 16 Julai 2022 sampai 5 Ogos 2022. Tahniah kita ucapkan kepada Kak Ji dan juga timnya di atas Kembara Ekstrim Trans Titi Wangsa yang berlangsung selama 21 hari. Nanti kabarnya mereka akan ke projek seterusnya. Katanya V5. V5. Itu Ri nak join. Menangis tu. Saya join masa yang first tu. Lepas tu kalian bergerak. Saya cakap, okay. Flag off je. Itu je mampu. Okey, apa pun Shazila, Cik Ali juga suami ada berada di sini. Pastinya itu menjadi pembakar semangat jugalah. Ya. Kak Ji kata suami selalu ada di sebelah. Mari sini. Kita panggil suami dia sekali. Cepat. Tak apa. Kita nak babai je. Kita nak bagi nampak je. Kita nak berehat seketika dan selepas ni. Inilah suami Kak Ji. Orang kata setiap perjalanan semasa ekspedisi ni berpegangan tangan. Oh, tidak. Tak ada. Tidak. Kita memang dalam karakter hiker. Kena kuat kan? Yes, kena kuat. Itulah dia. Kak Ji dan suaminya. Boleh kita tahu nama? Nama? Saiful. Abang Saiful. Inilah dia pasangan hebat
Kembara Ekstrim di Trans TV Wangsa. Okey, itu cerita yang pertama kita hari ini. Inspirasi kepada semua rakyat Malaysia. Lepas ni kita nak kongsikan juga berkenaan dengan ini ilmu ya. Jangan sekali-kali dibiarkan diri kita ditipu. Bukan setakat ditipu oleh pasangan. Tapi ditipu sewaktu membeli tanah dan juga rumah. Lepas ini dia Meshai. Pas lagi. Penipuan jual beli rumah dan tanah bukanlah isu yang baru. Sama ada tanah atau rumah, selagi ada ruang dan peluang, penipu akan menggunakan apa sahaja cara untuk mendapatkan hasil lumayan tanpa ambil kisah rezeki yang haram. Tiada siapa mahu menjadi mangsa, malah siapa akan terfikir boleh terpalit dengan kes-kes sebegini. Rugi wang, masa dan tenaga, terutama jika melibatkan jumlah kerugian sehingga beratus ribu ringgit. Antara jenis penipuan yang melibatkan urusan jual beli tanah ialah pindah nama hak milik tanah, pembayaran pendahuluan dikenakan walhal tanah tidak wujud dan lot tanah hak milik orang lain atau jenis kegunaan tanah yang tidak boleh dijual beli. Jika rumah, antara kes penipuan adalah seperti mengenakan bayaran deposit ke atas rumah hak milik orang lain, skim pembangunan perumahan tidak wujud dan berpura-pura menjadi orang tengah untuk sesuatu urusan jual beli. Memiliki rumah untuk didiami atau tanah sebagai aset adalah impian bagi kebanyakan orang. Kadang-kala terlalu asyik mengejar impian sehingga tidak sedar boleh menjadi mangsa. Bagaimanakah kita ingin tahu kelicikan penipu yang mampu menarik minat kita sebagai pembeli atau sememangnya kita mudah tertipu dan terpedaya dengan godaan dan tawaran istimewa tanpa usul periksa? Itulah dia kan masalahnya sekarang ni bila kita dapat apa-apa tawaran, kita tengok je iklan dekat social media, rumah ni harga murah, beli sekarang, letak RM3,000, letak duit booking, terus dapat. Kadang-kadang tak ada duit booking pun. Dia punya tawaran tu maha hebat. Kan semua macam, ni tak payah ni dah. Terus dapat ni. Itu masalahnya. Kadang-kadang kita bila tak ada arah tu, tak ada orang yang boleh bantu dan sebagainya, itu yang jadi masalah. Jadi kita nak bercakap berkenaan dengan penipuan pembelian rumah dan juga tanah bersama dengan Peguam Bela dan Peguam Cara, Encik Mahmud Abdul Jumaat. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Saya kalau buka-buka sedang. Kenapa cik? Kenapa terus macam terpana memandang muka ni tadi? Itulah. Okeylah, sebenarnya kita nak bercerita mengenai penipuan pembelian rumah dan tanah. Kalau kita tahu scam ni ada banyak. Scam duit, scam apa, tapi pembelian rumah dan tanah ni adalah satu kategori. Satu kategori lain. Dan ada satu modus operandinya. Mungkin Encik Mahmud selalu mendapat kes sebegini. Dan mungkin boleh share dengan penonton MSI apa sebenarnya modus operandi untuk penipu yang menipu apabila membeli tanah dan juga rumah ni. Baik. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kerana menjemput saya untuk berkongsi di MSI pada hari ini. Okey, modus operandi dia sentiasa berubah-ubah. Tapi dia mesti stick dengan 5 modus operandi ni. Dia tak akan lari. Okey, pertama sekali jualan rumah tu dia mesti macam maha hebat tadi. Yang maha hebat. Memang luar biasa murah. Contohnya lah, dia RM500,000 dan you hanya perlu membayar RM50,000 atau RM10,000. Okey, dan dia kata okey, ada seorang ni dia billionaire. Dia ada duit banyak, dan maha hebat tadi tu, dan dia akan cakap okey, dia ingin mewakafkan. Dia selalu pakai ayat-ayat ni, wakaf, sedekah. Pegang agama lah ni. Boleh dikatakan dah kan. Dia akan pakai ayat tu dan dia akan cuba saran kepada orang ramai, okey, ini you all semua kena yakin dengan rezeki Allah. You akan dengar ayat-ayat ni yang lebih kurang terserupa dengannya. So bila you dah ni, you akan tertariklah. Okey, RM10,000 boleh dapat value rumah dalam RM500,000. Punya value. Siapa tak nak? Okey, nombor 2, dia akan pancing pula. Kalau orang bercakap tu pula, dia mesti seorang yang mempunyai title. Jarang sekali kita dengar scammer dia hanya Mahmud saja datang. Tak ada. Kalau Mahmud cakap, dia pun macam, betul ke dia ni kan? Dia akan pakai title Haji Mahmud, Datuk Seri Mahmud, Datuk Mahmud, Tan Sri Mahmud, Ustaz Mahmud. Bila kita dengar je title-title tu, dia akan mudah tertarik. Dia kata, takkan Haji Mahmud nak tipu Haji ni? Dia akan ada title tu. So, nombor 3, dia akan menggunakan influencer. Sebelum projek ni berjalan, dia akan approach influencer dulu.
Dia akan approach artis-artis, dia akan tarik orang-orang yang ada ramai follower ni. Kenapa? Sebab diorang ada pengikut. Bila pengikut dia terbaca iklan-iklan yang diwawarkan oleh artis ni, dia kata, idola aku masuk. Takkan dia tak check dulu. Dia pula bukan mesti ramai peguam-peguam di keliling dia. Bila dia cakap, dia akan mudah terpedaya. Okey, nombor 4, dia akan buat satu perangkap. Okey, lepas jalan tu, tiba-tiba dia akan cakap, contohnya dia jual harga RM50,000. Sekarang ni Haji Mahmud dia dapat satu projek pelaburan yang hebat pada bulan ini. Dia nak buka kota hanya untuk 50 orang saja. Dan dalam 50 orang ni kami buka hanya terhad sehingga esok hari pukul 5 petang. Dia bagi timing. So dia akan perangkap tergesa-gesa, dia akan jadi lebih excited. Benar. Dan last sekali dan mereka akan menawarkan satu guaman yang akan mengawal keseluruhan transaksi. Sebab kalau jual beli dia ada peguam penjual, peguam pembeli dan peguam perumahan. So kalau ada 3 pihak yang berbeza, dia akan sukar untuk memastikan projek dia berjalan dengan lancar. So apa yang dia akan buat? Dia akan tawarkan peguam dia untuk mengawasi semua transaksi. Baik. Ini macam kita nak tangkap ikan yang siapa kena? Siapa kena? Ini dah masuk satu perangkap yang besar. Tadi Cik Mahmud cakap kan, Haziq, antara modus operandinya menyalahgunakan gelaran. Bukan semua, maknanya tak adalah Datuk Seri yang ni. Jangan pula macam tu. Ini hanyalah modus operandi menyalahgunakan gelaran untuk menarik perhatian mangsa. Kan, dan kadang-kadang orang gunakan gelaran yang menipulah. Kan. Jadi kita jangan terus sekap jarang mengatakan semua yang guna gelaran tu adalah tidak baik apa semua kan. Okey, tapi itu adalah modus operandi intro untuk penipuan membeli tanah dan rumah. Apa kata kita tengok satu VT ni, ada pengakuan daripada mangsa yang pernah ditipu. Jom kita saksikan. Saya ditunjukkanlah gerang yang besar tu, tanah asal tu. Memang betul nama yang si scammer ni. Jadi saya bersetuju sebab masa tu dia cakap benda tu pun dalam proses, dah dia angkat permohonan untuk pecah lot dan ambil masa tak sampai 5-6 bulan dah. Memang dah peringkat akhir lah. Jadi saya termakan dengan kata-kata tu. Tapi dalam perjanjian tetaplah 3 tahun. Jadi saya menunggu dalam 4-5 bulan memang benda tu tak ada. Saya kontak pun tak ada respon. Jadi lebih kurang dalam setahun lebih saya ditemukan dengan hamba Allah ni. Yang mana hamba Allah ni membeli lot di tapak yang sama dengan saya tu. Yang mana perjanjian dia 2014. Jadi saya jumpa masa tu 2019. Bermakna perjanjian tu dah tamat. Perjanjian dia 2 tahun setengah tak silap. Jadi bila saya teliti balik, dia punya sketch belakang pun ada keraguan lah sebab bentuk yang berbeza. Jadi di situ saya memang pasti benda tu hanya di sketch, tanah tersebut hanya di sketch dan dijual bertindan-tindan. Saya amat pasti. Saya kontak balik si scammer ni. Akhirnya dia respon saya. Dia hantar wakil jumpa saya. Dalam masa yang sama saya dah naik ke majlis daerah, pejabat tanah apa semua, merujuk kepada nombor geran apa semua tu. Memang tidak ada permohonan. Tidak ada permohonan langsung. Jadi benda tu memang tak akan diproses lah. Tak ada permohonan. Jadi bila jumpa wakil, saya highlightkan benda tu. Saya bagi tempoh 2 bulan. Saya nak tahu progres dia. Kalau maknanya benda tu tak ada perjalanan, saya ambil balik duit. Saya bagi syarat gitulah. Dan kemudian masa yang ditunggu 2 bulan tu memang tak ada apa-apa, tak ada apa progres lah. Jadi saya putus ambil balik duit saya dan ambil masa jugalah 2-3 bulan. Tapi alhamdulillah saya dapat balik duit saya tu. Saya nasihatkan kepada bakal-bakal pembeli tanah lot ni, jangan mudah percaya
apa-apa tanah yang ditawarkan dengan harga murah, ansuran ke apa ke, sebaik-baiknya rujuk dulu kepada pejabat tanah ataupun majlis daerah yang berkenaan lah. Baik, ini adalah sebahagian daripada mangsa yang tertipu. Okey, saya nak tanya peguam kita. Kita bercakap berkenaan dengan penipuan tanah, pembelian tanah, pembelian rumah. Sekarang ni, melihat daripada statistik dan kes yang diterima oleh Cik Mahmud sendiri, kes yang mana sebenarnya lebih tinggi yang diterima? Beli tanah ke beli rumah? Kalau tanya saya, tanah ke rumah ke, bagi saya sekarang ni memang dua-dua ni hot. Oh. Dua-dua hot. Susah. Sama naik. Sebab dua-dua ada kelebihan masing-masing. Bergantung kepada diorang punya niat untuk pembelian tu untuk apa. Dan kalau kata dua-dua ni tengah hot, kalau kita dah dengar tadi macam mana tanah dan sebagainya tu kan. Okey. Apakah cabang kalau penipuan pembelian tanah ni yang menjadi tarikan skamer ni untuk menipu mangsa? Dia ada tak? Macam tanah, kalau kita dengar kata 1 ekar hanya untuk seorang je. Mungkin ramai yang masih tak tahu sebenarnya. Okey, dia macam ni. Tanah ni, dia ada beberapa jenis lah status tanah. Ada tanah kediaman, ada tanah industri, ada tanah untuk pertanian. Okey, yang menjadi tarikan adalah tanah pertanian. Kenapa tanah pertanian? Sebab dia murah. Tapi mahkamah telah menetapkan di bawah Seksyen 205/3 Kanun Tanah Negara 1 ekar seorang. Kenapa? Sebab dia nak tanah ni digunakan hanya untuk pertanian saja. So kalau you dah kecil-kecil kan, macam mana mereka nak buat penanaman? So memang mahkamah memang telah digazetkan di dalam Kanun Tanah Negara 1 ekar seorang saja. Tetapi apa yang berlaku sekarang, mereka membuat backdoor. Diorang kata sebelum dia nak convert daripada status tanah daripada pertanian kepada tanah kediaman, dia perlukan pembayaran yang tinggi. So apa diorang buat? Diorang jual dulu. So contohnya 6 ekar jual kepada 100 orang. Ini yang tak boleh buat. Bila diorang dah jual, sign SMP, sign surat amanah. So bila diorang dah sign dokumen-dokumen ni, diorang dalam perjanjian tu sendiri yang saya sudah tengok sendiri, saya sudah baca, memang mereka mengatakan dalam masa 4 tahun, dia akan cuba memastikan bahawa tanah ni ditukar kepada tanah kediaman dan akan dijual kepada ramai orang. Janjilah. Dia rangkang kaji. Dan apa yang berlaku adalah bila semua orang dah bayar, contohnya dekat 40,000 orang bayar, dan pembayaran ni dia bukan bayar kepada owner. Cek balik. Dia akan bayar kepada orang tengah ni. Saya tak tahu betul ke tidak. Cek balik, 40,000 bayar kepada orang tengah ni. Adakah 40,000 ni misalnya diterima oleh pemilik tanah tu? Saya khawatir daripada 40,000 yang dapat pemilik tanah dapat 10,000 je. Yang saya dengar dalam kes saya 10,000 je dia dapat daripada 40,000. So macam mana dia orang nak tukar status tanah tu? Akhirnya transaksi itu terbantut dan ejen tanah pun kalau dia scammer dia akan melarikan diri. Pemilik tanah pula dia kata, perjanjian bukan antara saya dengan awak. Awak perjanjian antara awak dengan pihak ketiga. So kalau awak nak tuntut dengan orang yang awak buat bayaran. Saya tak nak bertanggungjawab. Tengah itulah. Okey, tapi apabila kita nak beli tanah. Ya, bila kita nak beli tanah sebab ramai yang mungkin tak tahu prosesnya. Siapa yang harus dicari? Apa kaedah pertama? Siapa kita perlu pergi dulu kan? Kita pergi ke mana dulu untuk kita beli tanah ni? Adakah kita terus pergi pejabat tanah ke? Ataupun seharusnya kita pergi jumpa peguam dulu? Okey. Dia begini, bila kita berurusan untuk jual beli tanah, kita akan nampak ada sign dekat pagar, ada ejen hak tanah. Ataupun kita dengar daripada jiran berkenaan dengan proses inilah nak beli daripada pemilik direct secara terus. Tapi pertama sekali adalah disarankanlah kalau tu perumahan, kalau tanah lah kita tak tahu siapa dia punya pihak yang sepatut yang kita berurusan, pertama sekali rujuk kepada peguam. Sebab kadang-kadang kan pemilik tanah ni kita tak tahu status dia bankrupt ke tak, betul ke dia pemilik tanah yang sebenar atau dia hanya broker. So orang yang patut you berhubung adalah peguam. So peguam dia akan cek A to Z. Dia akan cek status kebankrapan, dia akan cek status tanah sama ada boleh dijual ke tidak, ada sebarang sekatan atau tidak. So kalau sekiranya you dah buat the whole process ni, peguam ni dia akan menjaga kepentingan anak guam dia, kepentingan pembeli. So sukar untuk pembeli ditipu oleh pihak ketiga sekiranya peguam dah masuk campur. First kali cari peguam. Cari peguam. Tapi kalau misalnya saya dah jadi mangsa, dah jadi mangsa penipuan kan, panik.
nak buat apa dulu? Buat polis dulu ke macam mana? Kecil peguam lagi. Kecil peguam pula. Baik, dia macam ni. Sekiranya anda telah ditipu, kan? Pertama sekali, memang tindakan anda adalah untuk membuat laporan polis. Tetapi saya sarankan, kadang-kadang orang takut dengar peguam ni tau. Sebab dia bila dengar peguam, dia fikir, berapa pula nak kena bayar. Sebab itulah, macam saya, dalam Facebook saya sering memberi perkongsian supaya orang ramai boleh datang kepada saya dan minta pendapat. Dan saya sering berkongsikan pendapat supaya mereka dielak daripada ditipu. So, sebelum buat laporan polis, pastikan anda untuk mendapat khidmat guam. Kerana dapat khidmat peguam ni, kerana bila you buat laporan polis, ada dia punya rules dia punya tips-tips yang untuk mengelakkan pihak polis ni daripada mengalami kesukaran untuk membuka siasatan. Sebab dalam laporan polis pun, contohnya di bawah sekali itu, you kena tulis tujuan laporan ini adalah untuk apa. Yang ramai orang, saya ulang balik, ramai orang yang yang mengalami kesukaran untuk membuka siasatan adalah di bawah tu tujuan laporan polis ini adalah untuk menuntut kembali wang yang telah dibayar kepada pihak penipu. So bila you tulis macam tu, pihak polis tak boleh buka siasatan. Sebab pihak polis dia punya bidang kuasa dia untuk siasat. Kalau nak tuntut balik, you kena berlantik peguam. Sebab tu bila you tulis macam tu, pihak polis dia akan maklum kes ini NFA, no further action, dan maklum kepada pengadu untuk lantik peguam bawa kes ke mahkamah. Sebab bila you nak tuntut duit, bukan bidang kuasa polis. So kerana itulah, kalau you nak buat laporan polis rujuk peguam akan menasihatkan apa elemen-elemen jenayah yang perlu dia berada dalam laporan polis tersebut, dan dia akan maklumkan dekat dalam itu tujuan laporan adalah untuk siasatan pihak polis. Percaya kepada penasihat 20%. 20%. Tuan peguam 25%. Tapi itu yang kita mungkin tak tahu sebelum ini. Apa langkah yang kita kena ambil apabila kita ditipu kan, untuk kita dapat kembali duit kita. Bukan itu saya baru tahu sebenarnya. Tak boleh terus cakap yang kita kena tuntut duit tu. Kita baru faham benda tu. Tapi itu adalah selepas ditipu. Tapi kalau sebelum ditipu, sebelum kita nak beli apa-apa, mungkin Encik Mahmud ada apa-apa langkah nasihat untuk penonton MSI. Sebelum nak beli tanah, sebelum nak beli rumah, pastikan apa dulu? Okey. Pertama sekali, ini saya cakap secara general. Tetapi untuk contohnya macam pemaju-pemaju, you check background dulu. Pemaju ni dah berapa banyak perumahan ada dah buat. Okey, ini kalau isu pemaju dia tak ada masalah sangat. Sebab you pastinya akan melibatkan peguam dan selebihnya. Yang saya khawatir ni adalah untuk orang-orang di luar bandar. Okey, ini yang saya khawatir kerana mereka selalunya menjadi mangsa penipuan. Pertama sekali, jangan mudah terperdaya dengan tawaran-tawaran yang maha hebat ni. Macam puan tadi cakap. Pastikan dokumen-dokumen, status tanah, status pemilikan rumah tersebut telah dikenal pasti. Bagaimana lantik pihak ketiga? Mana rujuk kepada pihak peguam, pihak ketiga untuk menilai, memastikan bahawa transaksi itu adalah sah. So, nombor 3, you kena berhati-hati. You jangan terus terpedaya. Dia yang jadi masalahnya bila contohnya tadi kita buat dalam satu keadaan perangkap tergesa-gesa ni, mereka terus tidak teragak-agak untuk terus bayar deposit. Bayar dulu baru fikir kemudian. Ini yang jadi satu masalah besar untuk orang ramai. Faham. Jadi itu antara tips nasihat kepada kita yang terlalu gairah untuk membeli rumah ataupun tanah dengan harga yang sangat-sangat murah, tak masuk akal ataupun mahal hebat seperti yang diperkatakan oleh Encik Mahmud dan juga Ri tadi. Tapi dia sendiri kadang-kadang kita minta, harga murah Mah. Ya ke bang? Murah. Mah kena cakap, tapi kenapa dia murah bang dia kena ada orang yang ragu-ragu. Dia kena ada sikit perasaan ragu-ragu lah apabila kita dapat tawaran-tawaran macam tu. Baik, terima kasih kepada Encik Mahmud Abdul Jumaat, Peguam Bela dan juga Peguam Cara. Kalau nanti misalnya nak berhubung macam mana, ada Facebook ke Instagram ke? Orang ramai di luar sana boleh menghubungi saya through Facebook lah. Saya aktif dalam Facebook dan juga Instagram juga. Dan nombor akaun bank. Tak. Kena bayar 25% tadi. Nanti kita bincang kat tepi dia. Apa nama akaunnya? Nama akaun saya Mahmud Jumaat.
Anda kalau ada apa-apa kegusaran ke, nak ingin pertanyaan lebih lanjut ke, nak dapat pencerahan ke, boleh kontak di Mahmud Jumaat di Facebook ataupun di Instagram. Baik. Ya, okey. Itu nama akaun, bukan nombor akaun. Seperti yang Ari cakap tadi. Okey, so kita dah settle cerita pasal penipuan pembelian tanah dan juga rumah. Kejap lagi kita ada cerita juga satu lagi mengenai robopreneur. Itu nanti awak buat kan? Saya buat. Saya seorang. Saya kena tinggal lah. Semasa-masa ini Tim Malaysia rehat seketika. Baik, awak tidak kesorangan. Saya teman awak sekejap. Ya, kejap lagi awak akan tinggalkan saya. Okey. Kita nak kongsikan ni apa, Haziq? Kita nak share apa yang ada dekat dalam akhbar hari ni, kan? Di muka surat 20. Dalam muka surat 20, berita harian. Okey, kalau anda buka muka surat 20, kat sini ada cerita mengenai pemilihan Melaka Imbau Nostalgia apabila sambutan Hari Malaysia 2022, gamit peristiwa bersejarah negara. Kalau kita baca kat sini, dataran memorial pengisytiharan kemerdekaan Bandar Hilir akan menjadi lokasi sambutan Hari Malaysia 2022. So bertujuan untuk mengimbau kembali peristiwa bersejarah negara lah. Kita tahulah Melaka kan adalah negeri bersejarah. Kalau pergi ke sana je banyak bangunan-bangunan, tempat-tempat bersejarah yang kita boleh lawat. Betul. Nanti 16 September ramai-ramai datang ke negeri Melaka. Betul. Sambutannya 8 malam, Cik. Kena pakai baju 60-an, Cik. Oh ya, dia ada tema. Ada tema, Cik. Boleh ikutlah, pakailah tema. Ri ada sana nanti ni? Ada. Ada, betul pakai sanggul lintang begini. Okey, kita Harian Metro, muka surat 1 di hadapan ni, Haziq. Dia kata dikuatiri terbabit skim pelaburan haram. Oh, skim lagi. Mahu Kaya Cepat, sebuah syarikat perkhidmatan pelaburan antarabangsa kini dimasukkan dalam senarai terkini Bank Negara Malaysia atas kemungkinan skim pelaburan haram klon. Malah syarikat itu turut menggunakan 3 selebriti terkenal, bukan awak, dalam usaha menarik pengikut laman Instagram dan YouTube menyertai skim itu. Belum terkenal lah kalau tak masuk. Laporan detailnya ada di halaman kedua. Jadi kena berjaga-jaga lah. Sekarang ni mungkin ramai yang terdesak. Dan sekarang ini bila kita tahu banyaklah dan cepat kaya. Macam-macam lah cara. Okey. Alright, dan satu lagi. Ini muka surat depan utusan Malaysia. Memang berita hot di mana orang ramai bertanya bila pilihan raya umum ke-15. Okey, jadi kalau kita baca di muka depan utusan ada bagi tahu pasal sempat PRU 15 tahun ini. Di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan jumpa dengan top 5 UMNO sebelum bajet 2023 bincang tarikh. So mungkin akan sempat kita berteka-teki bila kan? Kalau kita tanya orang penting pun bila nak PRU ni? InsyaAllah tak lama lagi. Tapi itulah dia antara berita yang ada dekat dalam akhbar. Tapi ada macam-macam lagi berita yang anda boleh baca kat situ. Tapi ada something yang Haziq dengan Ri nak bagi tahu anda adalah mengenai The Witch Part 2. Ya, anda boleh tonton The Witch Part 2, The Other One, dibintangi oleh Shin Shi-ae dan juga Park Yoon-bin dari Extraordinary Attorney Woo. Filem aksi seram ini mengikuti seorang gadis misteri yang dikejar oleh sekumpulan pembunuh upahan. Tayangan masa adalah terhad. Jangan ketinggalan dan saksikan The Witch Part 2, The Other One ditonton sinema sekarang. Baik. Langgan sekarang, okey? Dan inilah masanya untuk Ri tinggalkan saya. Baik, saya nak betulkan tudung sikit. Kita berehat seketika. Kembali nanti bersama dengan Haziq. Ya, kita cerita pasal robopreneur. Kembali selepas ini dalam MSI. Ya benar, saya seorang sekarang ini di MS Syairi berada di sana. Sebab sekarang ini saya nak cerita pasal inovasi robopreneur dalam servis robotik. Jadi saya bersama dengan pengarah robopreneur Sedia Berhad iaitu Profesor Madya Dr. Hanafiah Yusof untuk kita bercerita mengenai robopreneur ni. So mungkin kita boleh ceritakan sebenarnya Doktor, apa produk yang ditawarkan oleh robopreneur Sedia Berhad ni kan? Orang boleh beli robot? Okey, terima kasih Haziq dan semua pendengar MSI. Syarikat robopreneur ini adalah syarikat servis robotik lah. So servis robotik ini kalau kita balik pada teknologi robotik itu sendiri ada 2 jenis. Satu yang robot yang bekerja di kilang, satu robot yang bekerja di luar kilang. Jadi robot yang bekerja dalam kilang kita panggil industrial robot.
Robot yang bekerja di luar kilang kita panggil servis robot. Okey. Jadi kalau kita tengok sekarang robot yang banyak digunakan di restoran, robot yang ada mata kucing, ada suara tu kan. Itu kebanyakan daripada kita lah. Jadi kalau kita tengok dari skop yang lebih besar, macam robot kita boleh gunakan dekat hospital, kita boleh gunakan di agriculture, di pertanian dan sebagainya. Semua itu adalah dalam skop servis robotik. Okey, so maknanya robot yang berada di restoran tu adalah robot servis lah? Betul. Ya. Robot industri adalah robot yang buat yang besar tu. Ya, yang buat kerja-kerja di kilang tu. Itu robot industri lah. Okey. So kalau kita tahu kebanyakan tempat sekarang menggunakan robot kan, nak mempercepatkanlah orang kata proses ke apa servis apa semua. Jadi apa sebenarnya manfaat yang robot-robot yang dikeluarkan oleh Robopreneur ni? Okey, sebenarnya ada 3 elemen penting kalau bercakap dari segi manfaat. Satu dari segi peningkatan produktiviti, kedua dari segi peningkatan efisiensi, yang ketiga adalah pengurangan kos. Ya. Kalau saya ambil contoh macam robot yang kita gunakan di restoran tu, kita panggil Delibot. So robot ni sebenarnya dapat menggantikan tugas 4 orang waiter di restoran. Satu robot 4 orang. Ya. Jadi itu dari segi produktiviti lah. Dari segi efisiensi, kalau kita charge robot tu dalam masa 2 jam, dia boleh bekerja dalam masa 12 jam contoh. Jadi dia boleh bekerja double shift. Kalau human waiter, maybe dia satu shift atau dia kena rehat 1 jam dan sebagainya. Kalau robot, dia tak ada rehat, tak ada pergi toilet dan tak ada komplain, tak merungut. Jadi tak ada cuti dan sebagainya. Dia boleh gunakan sepanjang masa. Itu dari segi efisiensi lah. Dan seterusnya dari segi pengurangan kos pula, sebenarnya kalau dari jangka masa yang panjang, penggunaan robot ni lebih menjimatkan. Ya. Macam Delibot ni, kalau pelanggan kita gunakan selama 5 tahun, berbanding dengan penggunaan human waiter, dia boleh jimatkan sebanyak dalam 260,000 penjimatan. Wow. Dan kita sekarang adalah syarikat robot pertama dan yang menawarkan pinjaman kepada pelanggan. So maksudnya beli ke? Kalau Haziq beli kereta kan. Sekarang orang pelanggan boleh beli robot kita dengan pinjaman bank. Dan bayar bulan-bulan. Perseorangan persendirian boleh beli lah? Sekarang masih pada syarikat. Contohnya macam restoran kan. So dia boleh membuat pinjaman bank melalui kami dan membayar robot tu bulan-bulan lah. Jadi dia sebenarnya dapat membantu perniagaan tu untuk sustain dan mereka dapat healthy cash flow lah. So itu adalah satu benda yang ditawarkan oleh Robopreneur Sedia Berhad. Tapi mungkin sebelum nak beli robot tu, orang nak tahulah sebenarnya apa pencapaian Robopreneur Sedia Berhad. Apa antara perancangan masa depan Robopreneur Sedia Berhad. Sebelum orang nak beli kan, orang kata nak dapatkan kesahihan tu. Sebenarnya kita adalah syarikat robot servis robotik pertama di Malaysia lah. Kita dapat pioneer status daripada MIDA pada 2016 dan kita dah 7 tahun di dalam perniagaan ni. Dan kita dari segi market share kita di Malaysia kita dah mencapai dalam 70 ke 80%. Maksudnya kebanyakan robot di Malaysia ni adalah datang daripada syarikat kami. Kekuatan kami bukan hanya dari segi produk, tapi kita adalah solution provider. Maksudnya kita dapat memberi perkhidmatan end-to-end daripada produk, solution dan juga servis. Jadi kita ada R&D team kita sendiri, kita boleh buat technical support, technical development. Jadi sebab beli robot ni bukan macam beli macam kereta je. Kita kena macam kita beli dan terus drive kan. Tapi robot ni perlukan programming, perlukan technical support. Jadi dia perlukan syarikat yang ada technical capability lah. Jadi kita sebenarnya syarikat yang ada keupayaan dari segi technical dan kita dah memenangi beberapa anugerah utama lah, antaranya Ernst & Young Technopreneur of the Year 2021 dan banyak lagi penganugerahan dalam dan luar negara. Dan dari segi produk kita ada 14 produk sekarang, 16 produk dan kita ada 4 core solution dan sepanjang 7 tahun ni kita dah mencapai jualan dalam 15 ke 16 juta. Jadi sekarang kita tengah dalam proses untuk meluaskan perniagaan ke luar negara. Sekarang pun kita ada beberapa perniagaan dengan macam Singapura, Germany, India dan Qatar kan. Tapi sekarang kita tengah dalam proses untuk fundraising untuk meluaskan perniagaan ke Asia. Jadi kita juga membuka peluang kepada para pelabur untuk bersama-sama dengan kita dan sekarang kita dalam proses fundraising round sebenarnya. Jadi kita boleh bersama-samalah
untuk bersatulah. Membangunkan teknologi ini. Ya, okey. Secara ringkasnya, Doktor mungkin boleh ceritakan, Doktor adalah seorang pensyarah dan dengan cerita UiTM ada peranan yang besar dalam bantu untuk mengembangkan perniagaan ini. Mungkin Doktor secara ringkas boleh ceritakan itu. Pada awalnya, sebab syarikat ini adalah syarikat terbitan UiTM dan pada awal penubuhan syarikat ini adalah untuk mengkomersialkan hasil kajian saya lah. Di UiTM, dan UiTM sebenarnya banyak memberi peluang dan juga platform untuk syarikat ini berkembang, terutamanya Bitkom, satu unit di UiTM yang banyak memberi professional support kepada kami dari segi permulaan dan sekarang juga. Dan sebenarnya kita amat berterima kasihlah kepada UiTM juga Bitkom untuk kita terus maju ke hadapan. Ya, itulah dia kan. Robopreneur sedang bahas. Saya pun sebenarnya baru tahu sebenarnya dengan perniagaan ni kita boleh memudahkan kehidupan seharian kita sebagai seorang peniaga. So kalau anda semua nak dapat tahu lebih lanjut lagi, jangan lupa kontak Profesor Muhaddiah Dr. Anafia Yusof, pengarah Robopreneur Sendirian Berhad untuk tahu pasal robot. Dan sekarang ini Doktor, saya pergi ke sana kejap. Silakan. Untuk bersama dengan Ri yang lama keseorangan kat sini. Itulah saya belik-belik juga. Apapun esok kita nak berikan satu lagi pengisian yang cukup menarik, iaitu demensia atau Alzheimer. Apa beza dia? Nak tahu kan? Sebab mungkin kita nampak macam sama je penyakit demensia dan juga Alzheimer tu. So kita nak tahu lebih lanjut mengenai itu. Jangan lupa untuk bersama dengan kami besok di MSI macam biasa pukul 9.30 pagi. Betul, semuanya di TV3. Kibarkan semangat juang kita. Hari Malaysia 16 September nanti. Berapa hari je lagi? Lagi 2 hari saja lagi kita akan menyambut Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Pasti bangga atas nama bangsa Malaysia. Sekian lama merdeka, tertumpahnya cinta. Usia kita makin dewasa, berkali-kali kita diuji